Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan taufik dan hidayah Allah SWT, rahim karim Allah SWT, masih lagi Allah SWT kurniakan kepada saya dan kita semua taufik dan hidayah untuk kita datang ke rumah Allah, menunaikan perintah Allah dengan cara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat duduk dalam majlis zikrullah, majlis taman syurga, majlis sakinah, ketenangan, majlis maghfirah, keampunan. Di akhir majlis, peserta majlis diseru kumu maghfuran lakum, bangun bersurailah dalam keadaan kamu diampunkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan nikmat mentaati Allah SWT ini Allah SWT kekalkan dalam diri saya dan kita semua hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, bila mana Allah SWT tanya kepada seluruh ruh manusia, sama ada yang beriman ataupun tak beriman, Allah SWT bertanya di alam roh, semua roh-roh manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Rabb kamu? Semua kita menjawab, roh menjawab, roh Fir'aun pun menjawab, roh Namrud pun menjawab, yang beriman ataupun yang tak beriman semua menjawab, qalu bala syahidana, wahai Allah, kami bersaksi engkau lah Rabb kami. Maka Allah SWT bawa roh masuk dalam alam rahim untuk tempoh 9 bulan, lebih kurang 9 bulan 10 hari, dimasukkan dalam rahim ibu. Dalam rahim inilah dibentuk seluruh anggota manusia, seluruh anggota manusia, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tiba masa dia keluar lebih kurang 9 bulan 10 hari. Overstay, dia paksa keluar, kan? Dipaksa supaya check out, sama ada normal ataupun pembedahan ataupun nyongsang ataupun tak cukup bulan ataupun macam-macam lah, mengikut kehendak Allah, bukan kehendak mak ayah, bukan kehendak doktor pakar, bukan kehendak tok wan dia, kehendak Allah. Sebab itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tidakkah kamu lihat pada benih yang kamu pancarkan dalam rahim isteri kamu,
Kami yang cipta ataupun kamu yang cipta? Kami yang cipta ataupun kamu yang cipta? Allahu Akbar. Kan? Mak ayah ni, doktor ni, dia hanya mampu scan je lah. Dia mampu scan. Itu dalam bidang kuasa dia. Itu pun Allah bagi. Kadang-kadang dia scan pun tak betul juga. Doktor scan pun tak betul juga. Oh, dia kata ni baby girl ni. Baby girl. Oh. Dah riuh. Kan? Belah keluarga, belah isteri pun riuh rendah, keluarga belah suami pun riuh rendah nak dapat cucu. Cucu pertama, cucu sulung. Allahu Akbar. Baby girl, dia beli semua kan, warna pink, warna pink, stokingnya pink, seluar pink, baju pink, pampers pun cari warna pink juga. Ni baby girl. Keluar baby boy. Baby boy. Tuan-tuan pernah dengar tak mak ayah ni saman doktor? Natal sungguh doktor ni, nepu sungguh, dia kata. Tu bahasa saya lah. Kan? Dia kata baby girl kita beli dah ni, semua warna pink ni. Sampai bilik baby tu pun dicat pink juga. Ni nak kena saman, malu, nak kena su dekat mahkamah, bayar ganti rugi. Ni mak ayah jenis macam mana ni? Setakat seumur hidup saya 53 tahun, saya tak pernah dengar mak ayah dia saman doktor sebab doktor salah scan. Setakat seumur hidup saya tak pernah dengar. Sebab apa? Semua mereka berkeyakinan, percaya dan yakin untuk menentukan jantina pada bayi itu bukan kerja doktor. Bukan kerja doktor. Walaupun dia doktor pakar, puluh tahun dalam bidang doktor pakar ni, menentukan jantina. 10 tahun doktor pakar dalam menentukan jantina. Allahu Akbar. Tak pernah saya dengar seumur hidup saya. Kalau tuan-tuan dengar, wallahualam lah. Sebab apa? Sebab mak ayah ni tahu itu bukan bidang kuasa doktor. Bukan bidang kuasa doktor. Keluar baby boy lelaki. Rupanya masa scan tu, dekat pistol dia tu terlindung dengan uri. Terlindung dengan uri. Allahu Akbar. Kan? Allah nak bagi tahu, kau kuasa ke aku kuasa? Doktor kuasa ke aku yang berkuasa? Macam kita hari ni lah. Macam kita hari ni. Kan? Duk siap siaga ni. Duk bersiap siaga nak berdepan dengan angin monsun. Kan? Seluruh negara ni bersiap siaga. Kan? Empangan Kenyir tu buat servis dia punya kipas dia tu. Kan? Berapa bulan buat servis saja. Diramalkan di pantai timur akan mengalami taburan hujan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah SWT lunsurkan tanah. Riuh satu negara. Nak bagi tahu kau kuasa ke aku berkuasa. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam ayat yang lain Allah SWT bagi tahu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Macam mana cara Allah nak keluar tu terpulang pada Allah. Macam saya sebut tadi, ada yang menyongsang, kan? Ada hak tak cukup bulan, ada yang luar rahim. Macam-macam passion, macam-macam keadaan. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan tengok dekat hospital tu, kat ward tu, macam-macam jenis, kan? Baru sedar nikmat kita duduk kat luar ni.
baru sedar nikmat kita duduk kat luar ni. Allah yang keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Mak ayah putih anak kelabu, ada juga. Mak ayah putih anak kelabu. Mak ayah hitam anak putih, ada juga. Kan? Allahu Akbar. Ada yang ada irah-irah mak dia, ada irah-irah ayah dia, ada irah mak, tak ada irah langsung mak ayah dia, ada irah tok dia pula, nenek dia pula. Kan? Siapa punya kerja ni? Ada yang tak ada irah langsung. Tak ada irah langsung. Allahu Akbar. Ada yang lahir kembar dua, ada yang lahir kembar sepasang, ada yang kembar tak sama, kembar tiga, kembar empat. Kerja siapa ni? Kerja Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, tak tahu satu apa pun. Kita lahir dulu, surat benang pun tak bawa modal. Surat benang pun tak bawa. Siapa yang lahir-lahir dia dah ada diploma. Lahir-lahir dia dah ada geran tanah. Lahir-lahir dah ada degree. Lahir-lahir dah boleh buat almari, boleh tukang. Allahu Akbar. La ta'lamuna syai'a, Allah bagi tahu, tak tahu apa pun. Satu apa pun tak tahu. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Allah SWT bagi tiga benda: pendengaran, penglihatan, hati. Tiga benda ni. Pendengaran, penglihatan. Ada orang ada telinga tapi tak boleh dengar. Ada orang ada mata tapi tak boleh lihat. Allah bagi pendengaran, penglihatan dan hati. Ada orang tak ada dua-dua, penglihatan pun tak ada, pendengaran pun tak ada, tapi dia ada hati. Dia ada hati. Kadang-kadang yang tak lihat, yang tak nampak tu lagi tajam pada yang nampak. Satu orang buta, dia tumpang naik motor. Kan, yang bawa motor ni celik. Ji, nak pergi mana? Nak pergi kat depan tu. Naik lah. Kan, sambil dia lipat tongkat dia tu, dia naik motor. Kan, dia boleh tegur pula yang tukang bawa motor tu. Dek ni dah terlajak dah ni, dia kata. Dah terlajak dah. Terkejut. Kan, ada tiga mata ke? Tak. Macam mana Haji boleh tahu terlajak ni? Saya nak turun kat belakang tadi, dah terlajak lah. Dia ada kaedah dia. Dia ada kaedah. Rupanya dia bilang selekoh. Dia bilang selekoh. Kadang-kadang dia tak sempurna, tapi dia punya kemahiran dia tu mengalahkan orang sempurna. Ada juga. Kan? Kadang-kadang dia ni lahir dalam keadaan tak sempurna, tapi dia punya kemahiran tu mengalahkan orang yang sempurna. Terpulang pada Allah lah. Allah nak lahirkan dia macam mana, tapi yang pastinya la ta'lamuna syai'a, tak tahu apa. Kan? Allah bagi pendengaran, penglihatan dan hati. Daripada menerak, merangkak, dia menatih, dia berjalan, lepas tu berlari. Dia dah masuk sekolah tadika. 5 tahun, 6 tahun masuk sekolah tadika. Kan? Bila masuk sekolah tadika, kena belajar pandai-pandai. Masuk sekolah rendah, lagi pulun lagi. Masuk sekolah menengah, masuk kolej, matrik, lepas tu masuk universiti dan sebagainya. Ini kelulusan aku, kepandaian aku, kebolehan aku, pengalaman aku, usaha aku, jawatan aku, pendapatan aku. Dia dah aku dah. Mula aku dah. Yang asal la ta'lamuna syai'a, tak tahu satu apa pun. Allahu Akbar.
Masa tu Allah bagi tahu, Allah bagi satu ikhtiar. Masa kita lahir dulu, Allah SWT bagi kita satu ikhtiar. Apa dia ikhtiar dia? Menangis. Semua anak India pun menangis, anak Cina pun menangis, anak Bangladesh kacuk, mak Melayu, ayah Bangladesh pun menangis juga. Kacuk pula mak Pakistan, ayah Melayu pun menangis juga. Ada hak kacuk Negro, mak Melayu pun menangis juga. Ada yang kacuk Negro dengan mak Saleh, Mek Saleh pun menangis juga. Anak Korea pun menangis juga, anak Jepun pun menangis juga. Semua Allah SWT bagi satu ikhtiar menangis. Mak ayah tu faham. Mak ayah faham. Masa tu walaupun satu ikhtiar selesai segala masalah. Allahu Akbar. Walaupun tak tahu apa, tak pandai, diploma tak ada, degree tak ada, kelulusan tak ada, jawatan tak ada, pangkat tak ada, pengikut tak ada, bodyguard pun tak ada, pengaruh pun tak ada, followers pun tak ada, peminat pun tak ada, penyokong pun tak ada, pengundi pun tak ada. Allahu Akbar. Satu ikhtiar je Allah bagi, selesai segala masalah. Dia menangis, selesai masalah kesihatan dia. Kan, tengok-tengok, oh perut kembung, sapulah minyak UV, selesai masalah. Selesai masalah. Dah sapu minyak angin, dah sapu minyak apa, minyak telun ke apa ke, kan, minyak gamat ke apa ke, nangis lagi. Tengok-tengok pampers basah, selesai lagi masalah. Allahu Akbar. Dah salin pampers, dah sapu minyak angin kat perut, nangis lagi. Oh, rupanya nak susu. Rupanya nak susu. Isyarat ni semua ibu faham. Walaupun mak dia Melayu, ayah dia Bangladesh. Kan, ni macam mana ni nak buat ni? Mesyuarat macam mana? Syur macam mana? Tak ada dah. Dia akan, naluri tu akan faham. Kan, selesai segala masalah. Dengan satu usaha selesai segala masalah. Allahu Akbar. Hari ini bila saja dalam hati saya, ini kelulusan aku, ini kepandaian aku, ini usaha aku, ini study aku, ini pangkat aku, ini kedudukan aku, ini harta aku, ini jawatan aku, ini pengaruh aku, ini aku punya usaha, hilang Allah tu. Hilang Allah. Masa dulu Allah yakin Allah, satu usaha je, satu ikhtiar je, selesai segala masalah. Hari ini Allah bagi kepandaian, Allah bagi kemahiran, Allah bagi kebolehan, Allah bagi kelulusan, Allah bagi jawatan, Allah bagi pendapatan, Allah bagi segala-galanya. Satu masalah pun tak selesai. Satu masalah tak selesai. Sebab apa? Sebab tak yakin Allah. Ni hati ni dah terpesong ghairullah dah. Dah yakin dengan kelulusan, dah yakin dengan pangkat, dah yakin dengan degree, ya, dah yakin dengan diploma, dah yakin dengan PhD, dah yakin dengan BA, dah yakin dengan MA, dah yakin dengan pengikut, dah yakin dengan penyokong, dah yakin dengan kekuatan, dah yakin dengan kebolehan, pengalaman dan sebagainya. Lupa Allah. Lupa Allah. Bukan satu tangisan, ribuan tangisan, ratus ribu tangisan, jutaan tangisan, tak selesai masalah. Tak selesai masalah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, masalah Palestin tu bukan masalah hari ni. Masalah Palestin tu bukan masalah hari ni. Masalah tu dah 80 tahun lebih dah. 80 tahun lebih dah punya masalah, sampai ke hari ni tak selesai lagi. Berapa ribu tangisan, berapa ratus ribu tangisan, berapa juta tangisan selama 80 tahun ni, tak selesai. Bukan tak selesai, bertambah pula tu, bertambah pula. Allah mansuril Islam wal muslimin fi Palestin,
fi Iraq, fi Suria, fi Yaman, fi Afghanistan, fi Allahu Akbar. Berapa banyak fi dah. Hak satu pun tak selesai, yang satu pun tak selesai, makin bertambah. Jangan sampai satu hari nanti fi Malaysia. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Saya tak minta ni. Kita pakat-pakat beringat. Kita pakat-pakat beringat. Kan? Allah bagi peringatan macam-macam dah. Allah bagi peringatan macam-macam dah. Kan? Dengan cuacanya, dengan musim buahnya, ni semua Allah buat. Kan? Allah buat keadaan depan mata kepala kita. Depan mata kepala kita. Keadaan-keadaan. Supaya apa? Supaya kita kembali pada Allah. Supaya saya bawa diri saya, bawa diri ahli keluarga saya, anak isteri saya, adik-beradik saya, ipar dua saya, jiran tetangga saya, orang kampung, orang Korea kita, orang negeri, negara kita, seluruh umat kembali pada Allah. La'allahum yarji'un tu. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kembali pada Allah sebelum kita kembali yang sebenar-benar kembali tu. Kan? Masa kita datang dulu. Kan? Apa yang diperdengarkan kat telinga kanan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu telinga kiri pula, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Semayangnya bila? Dia azan, qomat. Tak semayang? Semayang bila berpisah roh dan jasad besok. Sebab tu kehidupan kita singkat antara iqamat dengan dirikan solat. Itulah kehidupan kita. Yang Nabi bagi tahu baina sittin wa sab'in tu, di antara 60 ke 70 tahun tu, antara iqamat dengan dirikan solat. Mungkin antara azan dengan iqamat mungkin ada hak 10 minit, ada hak 15 minit, ada masjid surau hak 20 minit. Kalau subuh tu mungkin panjang sikit. Tapi antara iqamat dengan dirikan semayang tu berapa minit? Kan? Itulah tempoh kehidupan saya. Itulah tempoh kehidupan kita. Sangat singkat. Sangat singkat. Tak berbaloi kalau kita mendabik dada. Tak berbaloi kalau kita sombong untuk hak singkat ni, nak duduk yang kekal selama-lamanya. Abadan abada. Kan? Dekat alam roh Allah tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Semua kita bersaksi Allah lah Rabb. Datang kat dunia, dipantak kat telinga kanan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pantak pula kat telinga kiri kita. Kan? Setiap hari pula dilaungkan. Kan? 4 kali di awal, 2 kali di akhir tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar daripada api, Allah Maha Besar daripada air, Allah Maha Besar daripada angin, Allah Maha Besar daripada tanah. Ini 4 unsur kejadian dunia ni. Kita pergi pulun pula 4-4 ni, kita berpaling daripada seruan ni, kita pergi pulun api, air, angin, tanah. Itu kadang-kadang Allah hantar air, kadang-kadang Allah hantar api, kadang-kadang Allah hantar angin, kadang-kadang Allah hantar tanah. Kau pulun lagi. Kau pulun. Kan? Allah tiup angin sikit, menggulung ombak. Menggulung ombak macam pokok kelapa. Ratusan ribu nyawa melayang. Ratusan ribu nyawa melayang. Sebab apa? Duk pulun angin sangat. Kan? Kadang-kadang Allah datang bentuk air pula. Kan? Kadang-kadang Allah hantar bentuk tanah. Tanah lunsur lah, tanah merekah lah, gempa bumi lah. Allahu Akbar. 2 skala Richter, 5.4 skala Richter, 8.5 skala Richter. Tuan-tuan pernah dengar tak 20 skala Richter? Allah tak mampu ke nak buat 30 skala Richter?
Allah tak mampu ke nak buat 50 skala Richter? Allah tak mampu ke nak buat 60 skala Richter? Allah tak mampu ke nak buat 110 skala Richter? Allah tak mampu ke? Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa. Setakat seumur hidup saya baru dengar bawah 10 skala Richter. Bawah 10 skala Richter Allah belah bumi. Allah gegarkan bumi ni. Supaya apa? Peringatan untuk diri saya. Peringatan untuk diri kita. Peringatan apa? La'allahum yarji'un. Kembali pada Allah, kembali bertaubat, kembali istighfar, kembali minta ampun, kembali mentaati Allah, kembali mengikuti sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Hari ni Allah panggil kita. Satu hari 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Di mana kita? Di mana orang Islam? Satu hari 10 kali Allah panggil hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Menyahut seminggu sekali hari Jumaat. Menyahut seminggu sekali hari Jumaat. Islam, majoriti Islam, negara Islam, perlembagaan Islam. Allahu Akbar. Bila dengar suara ni, bila dengar suara berkumandang ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati saya ni macam mana? Allah, zuhur dah. Dia Allah, zuhur dah. Baru nak start. Baru nak buat, baru nak appointment, baru nak meeting, baru nak buka bisnes, baru. Allahu Akbar. Ni Allah panggil ni. Mengeluh dalam hati saya, mengeluh dalam hati saya. 5 kali satu hari Allah panggil. Itu yang nak datang, itu yang tak pernah datang, yang langsung tak datang, yang kadang-kadang datang, yang jarang-jarang datang. Allahu Akbar. Kan? Yang kita lafazkan setiap hari, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu yang alastu bi rabbikum tu, masa alam arwah tu. Ni ikrar pula di atas muka bumi ni. Sungguhnya solah aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku lillahi rabbil alamin. Untuk Rabb sekalian alam. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam kehidupan dunia saya yang sementara ni, dalam kehidupan dunia kita yang sementara ni, dalam hati kita kena usahakan, tanamkan kebesaran Allah, meyakini Allah, meyakini kehebatan Allah, meyakini kekuasaan Allah, meyakini keagungan Allah. Boleh usaha asbab, dunia darul asbab, tapi jangan meyakini asbab. Demam, pening kepala, boleh ikhtiar pergi jumpa doktor, cari Panadol, cari ubat. Ini syariat, ikhtiar. Tapi jangan yakin dengan ikhtiar. Jangan yakin ubat yang menyembuhkan, jangan yakin doktor yang menyembuhkan. Ya Allah, aku nak pergi jumpa doktor, aku nak pergi ambil ubat. Ya Allah, ubat tak boleh menyembuhkan, doktor pun tak boleh menyembuhkan. Yang menyembuhkan Engkau ya Allah, yang bagi sakit Engkau ya Allah. Kena cakap dalam hati tu. Kena yakin, bukan cakap, kena yakin. Bagi tahu anak isteri kita, bagi tahu ahli keluarga kita. Meyakini Allah, meyakini Allah. Ikhtiarlah. Ikhtiarlah. Tapi yakin Allah. Kan? Tak salah ikhtiar. Tak salah ikhtiar. Yakin tu jangan yakin selain daripada Allah. Itu yang salah. Itu yang salah. Kita makan Panadol, pening kepala, makan Panadol. Panadol tu pergi ke mana? Panadol tu masuk dekat, dia landing dekat perut, dia parking dekat perut. Tapi pening kepala hilang. Pening kepala hilang. Tapi kalau tampai koyok kat perut. Kenapa tampai koyok kat perut ni?
Aku pening kepala. Habis makan Panadol pergi kat perut. Tanpa koyok, tanpa kat perut lah juga. Tanpa koyok pening kepala, tanpa kat mana? Sampai kat kepala. Tapi makan Panadol, sepatutnya Panadol pergi kat kepala lah. Bukan koyok yang menyembuhkan penyakit, bukan Panadol yang menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan penyakit siapa dia? Allah. Kena bagi tahu macam tu. Kena yakin macam tu. Kena beriktikad dalam hati saya macam tu. Barulah dengan usaha saya yang macam ni, insya-Allah akhir kalam besok mudah untuk ucap la ilaha illallah. Sebab apa? Dah usaha dah. Dah buat persiapan dah. Dalam hati tanam keyakinan Allah, dan mata lihat kebesaran Allah, telinga dengar kebesaran Allah, kepala otak fikir tentang kebesaran Allah, mulut cakap tentang kebesaran Allah. Hari ni nak cakap kebesaran Allah malu. Cakap pasal bola, Masya Allah, 2 pagi steady, 3 pagi steady. Cakap pasal jam, cakap pasal kereta, cakap pasal motor, cakap pasal produk, cakap pasal kecantikan, cakap pasal kopi. 3 dalam 1. Allahu Akbar. Ni power ni. Ni power ni. Kan? Allahu Akbar. Cakap selain daripada Allah, Masya Allah, tak ada skrip. Tapi nak cakap Allah, la ilaha illallah. Dekat masjid, dekat surau pun tak ada suasana cakap Allah. Dekat masjid, surau pun tak ada suasana cakap Allah. Sebab apa? Sebab tak dilatih. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah tak berhajat pun kita duk wirid subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah 33 kali. Bukannya Allah makin suci, makin suci, makin suci. Tak, Allah langsung tak berhajat. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Allah makin suci, makin suci, makin suci ke? Tak. Dengan kita sebut subhanallah, maha suci Allah, Allah mensucikan hati saya daripada sebarang syirik. Bukannya Allah makin suci, makin suci. Tak. Allah tak perlu pun pada ucapan kita. Kita yang perlu ucap subhanallah untuk mensucikan hati saya daripada segala sebarang kesyirikan. Alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Tak perlu pun kita puji dia. Allah tak perlu. Kita yang perlu memuji Allah. Kita perlu yang memuji Allah. Tapi kita tak puji Allah. Comelnya cucu kau. Tengoklah atuk dia siapa. Comelnya anak ni. Tengoklah bapak dia. Kan? Allah tu mana? Alhamdulillah, semua daripada Allah. Macam tu. Kan? Segala bidang, segala aspek, apa keadaan pun Allah tu kena gantung harap dengan Allah. Allahu Akbar. Tang rezeki, cari rezeki pun macam tu juga. Ni kita nak menghadap Allah ni, kita nak kembali pada Allah ni. Haram, jadah, celaka, kan? Ni bawa balik esok ni. Hak subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali pun bawa juga. Keluar nanti kat masjid surau ni, keluar slipper hilang. Nate mana ambil dia? Haram jadah Ni haram jadah datang ni pun bawa balik juga. Bawa balik juga. Kotlah boleh tinggal macam kat airport kan, pergi timbang-timbang, alah lebih, tinggallah separuh kan. Ni kalau bawa bayar sekilo 150, tak payah, tinggal. Balik besok kalau boleh tinggal macam tu, seronok. Pakai tinggal hak buruk-buruk kan, bawa balik hak elok-elok. Allahu Akbar. Kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
duk wirid dah, subhanallah 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 33. Cakap pula, bawa balik besok. Dia tak boleh delete, bukan macam WhatsApp kan. Dia tak boleh, kena bawa. Hak baik pun kena bawa, hak buruk pun kena bawa. Kita pilih lah. Nak bawa hak baik ke, nak bawa hak buruk, ataupun nak bawa semua dua-dua sekali. Nak bawa dua-dua sekali. Allahu Akbar. Bila balik bertemu dengan Allah besok, soalan pertama sekali dia akan tanya, Mar Rabbuka, siapa Rabb kamu? Tu Nuh. Hak yang di alam roh, hak dia tanya, Alastu bi Rabbikum. Apa yang yakin dalam hati saya, itulah yang akan terkeluar besok. Bukan mulut kita yang cakap, bukan kepandaian kita yang cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu arjuluhum wa tukallimuna aydihim, tangan akan bercakap. Yang jadi saksi kaki. Sebab itu tuan-tuan, kalau jumpa puak-puak dakwah datang kat rumah tu, jangan tutup pintu, jangan lari. Tu nak jadi saksi jawapan dalam kubur tu besok tu. Nampak macam nak dakwah, nampak mai dah puak-puak dakwah ni. Dah ni nak ajak buat soalan dalam kubur besok ni. Sama-sama buat persiapan untuk jawab dalam kubur besok. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ni jabat tangan salam ni jadi saksi dalam kubur besok. Kaki tu pergi melangkah kat buka pintu tu akan jadi saksi kat kubur besok. Ya Allah, dewan ni datang, saya dengar dia cakap kebesaran Engkau ya Allah. Kaki jawab, tangan jawab. Nak ajak supaya buat jawapan soalan dalam kubur. Kita lari, habis ya. Kita tutup pintu, habis ya. Kita perambat, lagilah habis. Dan salah satu soalan dalam kubur lagi, tuan-tuan pergi dengar hak talqin, imam baca talqin kat kubur tu. Fulan bin Fulan, apabila datang dua orang malaikat, janganlah kamu gentar, janganlah kamu takut, kerana dia pun makhluk macam kamu juga. Datang nguat kuasa pun dah takut dah kan. Datang orang ugut kita dah takut dah. Kau kalau cakap lebih-lebih, tukar, hantar ke pedalaman. Okey. Allahu Akbar kan. Takut Allah, takut Allah. Kena usaha, kena latih, kena bendung, kena baja, kena pupuk kebesaran Allah dalam hati. Kebesaran Allah dalam hati. Salah satu soalan dalam kubur, siapa saudara kamu? Dia akan tanya. Tuan, kami datang daripada rumah Allah, jumpa Tuan semata-mata kerana Allah. Nak cerita tentang kebesaran Allah, boleh bagi masa 5 minit? Tak boleh lah, saya sibuk lah. Okey, dah tahu dah. Nak ajak masjid kan? Okey, tak apa. Ni nak ajak dengar ni, nak belajar cakap ni, nak latih cakap, nak fikir kebesaran Allah ni. Nak jawab soalan dalam kubur tu besok. Banyak perkara yang Allah SWT sembunyikan dalam kerja dakwah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sebab itu sebelum kita menghadap jumpa Allah, kembalikanlah diri kita kepada Allah. Kembalikanlah diri kita pada perintah-perintah Allah. Kembalikan diri kita kepada perintah Allah. Bila manusia ni kembali pada perintah Allah, barulah Allah bagi pemerintahan. Gitu. Bila manusia kembali pada perintah Allah, baru Allah bagi pemerintahan. Pemerintahan ni hak Allah, bukan hak yang satu-satu kerajaan, bukan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ni ayat pemerintahan, semua kita tahu. Selagi mana manusia, khususnya orang Islam, tak datang pada perintah, selagi itu Allah tak akan bagi pemerintahan. Lagi tu Allah tak bagi pemerintahan. Sebab apa? Sebab kita tak kembali pada perintah.
Salah satu seruan perintah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni seruan perintah ni. Seruan perintah. Bila orang kafir bakar Quran, kita menjerit, satu dunia orang Islam menjerit. Kami akan bertahan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir yang sama, lafaz takbir yang sama, tak ubah huruf, tak tambah huruf, tak ubah baris, tak tambah baris. Cuma nada aja berbeza. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat tak tahu je. Tadi takbir juga. Allahu Akbar. Mana semangat tu bila dengar takbir yang sama ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh, batang hidung pun tak nampak. Semalam di dataran, di jalanan, Allahu Akbar. Bila takbir yang sama, lafaz yang sama, tapi nada berbeza. Allahu Akbar, Allahu Akbar waktu zuhur. Mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar asar, maghrib, isyak, subuh. Mana? Mana semangat? Mana perjuangan? Sebab itu hari ini Allah persendakan kita, Allah permainkan kita. Allah guna orang kafir sindir orang Islam. Allah guna orang kafir bakar Al-Quran, mengamuk.
Tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah buat keadaan sindir orang Islam. Berapa ramai kita di kalangan orang Islam yang pandai baca Quran? 20 tahun tak pandai baca Quran, 30 tahun tak pandai baca Quran, 40 tahun tak pandai baca Quran. Berlalu begitu saja. Yang dah baca Quran pula, yang dah baca Quran pula, handphone berbunyi, hello, Quran ni kepik bawah ketiak, kepik bawah ketiak. Hello, mana? Ni dekat masjid ni. Buat apa? Biasalah sebelum tidur baca 2 surah. Alif Lam Mim Sajadah, Tabarakalladzi al-mulk. Quran kepik kat ketiak ni. Islam. Dalam rumah Allah. Tu yang kepik Quran, yang bawa Quran. Letak Quran atas lantai sama dengan papan punggung. Surah Yasin, surah Tabarakalladzi, campak macam daun teruk, pasing campak macam tu, macam pamphlet, macam flyers. Ayat Quran tu, Yasin tu, ayat Quran tu. Mana hormat, mana adab kita pada Islam, majoriti Islam, negara Islam, dalam rumah Allah. Yang baca Quran letih penat, dibantalkan Quran pula, dibantalkan Quran pula. Rehat yang macam huruf X tu kan, tak Quran atas rehat tu, Allahumma bismika amutu wa ahya. Dibantalkan Quran. Islam dalam rumah Allah. Siapa yang tak beradab dengan Quran ni? Siapa yang tak jaga sensitiviti Al-Quran ni? Orang Islam ke orang bukan Islam? Allah datangkan keadaan. Allah datangkan keadaan sindir orang Islam. Pukul anak, sindir menantu. Pukul anak, sindir menantu. Saya selalu bagi tahu, kalau setakat bawa masuk surau, bawa masuk masjid nombor 7 tak apa. Atas nombor 7 tu nama siapa? Kalau setakat bawa masuk masjid, bawa masuk surau nombor 10 tak apa. Atas nombor 10 tu nama siapa? Tuan yang empunya nama tu badan penuh tatu. Tuan yang empunya nama atas nombor 7 tu badan penuh tatu, atas nombor 10 badan penuh tatu, atas nombor 11 badan penuh tatu. Bawa masuk masjid, bawa masuk surau. Takkanlah tak ada terguris, takkanlah tak ada rasa apa dalam hati orang Islam, majoriti Islam, negara Islam, perlembagaan Islam. Kalau kita tengok satu orang masuk kuil, masuk gereja, atas nombor 10 tu nama dia Omar, takkan kita tak ada rasa apa? Atas nombor 7 tu nama dia Syukri dalam kuil, takkan kita tak ada rasa apa? Mana hati dan perasaan kita? Mana sensitiviti kita? Dan inilah yang berlaku dalam kehidupan orang Islam. Inilah yang berlaku dalam kehidupan Islam. Daripada hujung rambut, fashion orang bukan Islam, sampai hujung kaki, mereka pakai seluar koyak. Islam pun ikut pakai seluar koyak juga. Kereta dua lain, bukan kereta dua lain, kereta pun ikut juga dua lain. Atas kepala pakai lain pun ikut juga. Islam. Mana identiti Islam? Fashion, style, gaya. Allahu Akbar. Sebab itu Allah suruh kita kembali, la'allahum yarji'un, sebelum kita sebenar-benar kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT bagi kekuatan pada diri saya dan kita semua untuk kita bawa diri ahli keluarga kita, jiran tangga kita dan seluruh umat kembali mentaati perintah Allah, kembali mengikuti sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Terlanjur kata, terkasar bahasa daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. الحق